Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizal Zaman, bertemankan rakan setugas Hakim Rahman. Seperti biasa, 7.30 pagi ini kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu hari ini sebelum memulakan hari anda. Dan kita ada banyak perkembangan mengenai COVID-19. Kemudian kita ada mengenai YNDB dan juga apa yang akan berlaku hari ini melibatkan bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng. Yang mana kita nak bawakan mengenai perkembangan itu dahulu, yang mana Lim Guan Eng dijangka hadir ke Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM hari ini bagi memberi keterangan berhubung siasatan projek Terowong Dasar Laut Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Dan ini adalah kali kedua Setiausaha Agung DAP itu dipanggil sebagai saksi bagi memberi keterangan mengenai kes itu selepas dipanggil untuk kali pertama pada Rabu lepas. Dan beliau dijangka hadir pada jam 10 pagi ini bagi menyambung semula keterangannya kepada SPRM berhubung kes tersebut selepas kali pertama dipanggil pada Rabu lepas. Dan kemudian beliau dimaklumkan mengambil tidak sihat, cuti sakit MC, kemudian dipanggil semula pada hari ini. Dan kita tahu sebelum ini esok ni ada melaporkan bahawa Guan Eng telah pun memberi keterangan selama 6 jam kepada SPRM semasa kali pertama dipanggil, iaitu pada hari Rabu. Dan Guan Eng juga diminta untuk memberi kenyataan kepada SPRM sekali lagi hari ini berikutan beliau dapat cuti sakit selama 2 hari. Sebelum ini, Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kun Yeow dan beberapa exco dan bekas exco Kerajaan Pulau Pinang dilaporkan turut beri keterangan kepada SPRM berhubung projek mega berkenaan yang membabitkan kos keseluruhan 6.3 bilion ringgit. Dan sehingga kini SPRM sudah menahan seorang bekas pegawai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang dan 3 syarikat diserbu kerana dipercayai ada kaitan dengan projek berkenaan. Dan kes itu telah pun mula disiasat oleh SPRM sejak daripada tahun 2017. Ada orang-orang menyatakan bahawa kes tersebut sedikit senyap selepas Kerajaan Pakatan Harapan mengambil alih, tetapi ia dinafikan oleh Ketua Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Azam Baki, yang menyatakan bahawa kes tersebut tidak pernah ditutup. Ia masih lagi di dalam siasatan. Dan semalam terdapat laporan yang menyatakan bahawa kertas siasatan itu akan dihantar kepada Pejabat Peguam Negara untuk diteliti, disemak sama ada pendakwaan dibuat ataupun tidak. Kita masih lagi belum diketahui, tetapi proses itu dijangka akan mengambil sedikit masa kerana selepas kertas siasatan itu dihantar ke Pejabat Peguam Negara, kemungkinan besar Pejabat Peguam Negara menyemak, tetapi belum tentu lagi mereka dapat mendakwa sekiranya tidak mempunyai bukti-bukti ataupun keterangan yang cukup daripada saksi-saksi yang dikumpul. Dan kemungkinan kertas siasatan itu dipulangkan kembali kepada SPRM untuk dilengkapkan, diambil lagi bukti-bukti lain yang boleh dipakai untuk sabit pendakwaan. Itu semua prosesnya masih lagi berjalan, masih lagi berlaku. Tapi apa pun, kami di Extra Awal ini akan bawakan perkembangan tersebut pada pukul 10 pagi ini dalam Buletin Awal ini, yang mana kita akan melaporkan secara langsung daripada Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia sekejap lagi. Ya, dan untuk memahami proses bagaimanakah suatu kes pendakwaan melibatkan siasatan SPRM juga kami akan bawakan pada jam 12.30 hari nanti. Tapi itu akan kami bawakan nanti. Dan bawa masa ini kami nak juga bawakan bercakap mengenai soal tahan. Ini kami juga bawakan kepada anda perkembangan terkini insiden melibatkan warga asing dan juga dokumentari yang kontroversi Al Jazeera, di mana salah seorang individu yang ditemubol dalam dokumentari tersebut, Ahmad Rehan, telah pun berjaya ditahan. Dan Ahmad Rehan Kabir ini ditahan oleh pasukan pegawai immigration dari unit risikan operasi Jabatan Immigration Malaysia petang semalam 5.45 petang di Setapak. Dan ini adalah hasil risikan dan buruan berterusan selama 2 minggu. Dan mereka ini kemudiannya telah pun bukan mereka tapi Ahmad Rehan ini, kata Ketua Pengarah Immigration, akan diusir daripada negara ini dan juga disenarai hitam untuk tidak boleh memasuki negara ini selama-lamanya. Tetapi sebelum itu dia perlu dibawa ke Bukit Aman bagi membantu melengkapkan siasatan. Ini seperti yang dikatakan oleh Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, DCP Mio Farid Al-Atras Wahid, yang mengesahkan perkara itu. Dan ini sekarang ni mereka pihak polis telah pun menerima Ahmad Kabir ini pada jam 6 petang semalam. Ya, betul tu. Dan kalau kita imbas sedikit kontroversi mengenai individu ini, warga Bangladesh ini, yang menyatakan bahawa Jabatan Immigration Malaysia mohon bantuan untuk menjejaki Raihan selepas
mencetus kontroversi susulan penampilannya dalam dokumentari khas yang dilaksanakan oleh Al Jazeera dan kertas siasatan dibuka mengikut Akta Imigrasi 1959 dan juga 1963 dan terdapat andaian dan juga kenyataan yang dibuat oleh lelaki ini pelbagai dakwaan palsu berhubung layanan pihak berkuasa Malaysia kepada pendatang tanpa izin negara ini ketika Malaysia melaksanakan perintah kawalan pergerakan PKP untuk mengekang COVID-19 dan tomahan dakwaan yang dikatakan tidak berasas itu menerusi kenyataan diterbitkan oleh Al Jazeera dan pihak polis juga dalam siasatan telah pun memanggil beberapa individu ataupun pihak wartawan dan juga pengurus Al Jazeera itu sendiri untuk diambilkan keterangan berhubung kejadian tersebut dan kita lihat perkembangannya Al Jazeera masih lagi orang kata defend apa dokumentari tersebut tetapi kita harapkan kita mendapat cari satu titik penyelesaian agar kesemua pihak dapat orang kata apa tidak membawa perkara ini berpanjanganlah kerana kita ada banyak lagi perkara lain yang perlu kita tangani. Tapi dalam masa sama dia juga kes melibatkan dokumentari kontroversi yang diterbitkan Al Jazeera ini mengingatkan kita dan juga penahanan Ahmad Rehan Kabir ini mengingatkan kita untuk dia mengingatkan saya sebenarnya kepada satu pepatah. Betul. Masuk kandang kambing mengembek. Masuk kandang rimau lari betul lah tapi kena mengawam jugalah. Maksudnya di mana tempat kita berada itu kita perlu mengikut adat rasamnya, peraturannya, undang-undangnya dan mungkin Ahmad Kabir Rehan ini sedikit agresif ataupun vokal dan juga dalam masa sama kita melihat kepada isu kebebasan media yang dilakukan yang cuba diketengahkan dan juga dipertahankan oleh media antarabangsa Al Jazeera. Tapi itu cerita berasingan. Kita nak beralih ke cerita seterusnya. Ini kita nak bercerita mengenai politik tempatan. Politik tempatan melibatkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin di mana ada dakwaan atau bukan dakwaan, silap, maaf. Kenyataan. Ini kira ajak Okey, ini ada cerita mengenai naib timbalan Presiden Parti UMNO Datuk Seri Muhammad Hassan yang menyatakan kita tahu Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun dipecat daripada UMNO selepas mengkritik Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Tun Razak yang mana kritikannya membawa kepada pemecatan timbalan Perdana Menteri, timbalan Presiden UMNO dan kali ini kenyataan daripada Datuk Seri Muhammad Hassan menyatakan UMNO boleh ubah semula keputusan pemecatan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 2016 dan menerimanya semula ke dalam parti dan dalam satu temu bual bersama portal Malaysia Post Muhammad berkata UMNO Tok Mat berkata UMNO boleh mengubah keputusan tersebut sekiranya Muhyiddin berhasrat untuk kembali ke pangkuan parti terbesar orang Melayu itu. Jika Perdana Menteri berbuat demikian, ia akan memudahkan banyak perkara antaranya pembahagian kerusi pilihan raya kelak. Dan kalau ada hasrat, kita boleh ubah pemecatan beliau dan UMNO sendiri mengalu-alukan Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali ke pangkuan dan untuk menghadapi pilihan raya umum pun kata Tok Mat tak ada masalah. Jadi inilah uniknya dan dinamiknya politik. Dahulu Tan Sri Muhyiddin Yassin dipecat daripada UMNO kerana kelantangan beliau mengkritik isu One Malaysia Development Berhad 1MDB oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang ketika itu Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri, tetapi kini keadaannya berbeza. Tetapi jika ini berlaku, dia akan mewujudkan kesan sampingan yang lain. Maksudnya banyak lagi perkara yang mungkin akan perlu dipertimbangkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin kerana beliau ketika ini mengetuai ataupun mengepalai Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM. Bagaimana dengan pergerakan akar umbi di bawah sana? Adakah ahli-ahli akar umbi bersatu ataupun UMNO mereka boleh menerima adik-beradik baru mereka kembali tinggal dalam satu rumah, satu bumbung? Itu satu perkara yang perlu dipertimbangkan. Tapi perkara ini kami akan dapatkan pandangan penganalisis politik untuk memahami gerakan politik, seni politik ini sebenarnya yang kadang-kadang ada waktunya kedengaran seperti tidak masuk akal, tetapi itulah politik. Hari ini kita kawan, esok lusa kita lawan dan tulat pula kita kawan kembali. Itu adalah perkara ataupun dinamika politik tanah air negara. Sekurang-kurangnya tiada parti barulah, Hakim. Itu pun mungkin ada cadangannya. Desas-desusnya ada, tapi kita sabar dulu. Tapi apa pun kita harapkan perbezaan pendapat ataupun ideologi politik sesama kita ini tidak memutuskan hubungan silaturahim sesama kita kerana itu cuma perbezaan pendapat. Mereka boleh bersetuju untuk tidak bersetuju
Tapi apapun dia perlu memikirkan kepada end usernya, iaitu rakyat sendiri, apakah manfaat yang diperolehi rakyat. Dan bercakap mengenai rakyat, tidak lama lagi rakyat di Don't Slim, saya nak sebut Slim Perak. River tadi kan, Don't Slim, akan memilih ahli Dewan Undangan Negeri mereka tidak lama lagi. Dan bercakap mengenai soal itu, PN, Perikatan Nasional, menyatakan komitmen mereka untuk hanya meletakkan satu calon saja untuk elakkan pertembungan. Ini kata Menteri Besar Perak, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu. Ya, kata beliau, keputusan itu adalah bagi mengelakkan pertembungan antara parti komponen yang terdiri daripada Bersatu, Barisan Nasional dan juga PAS yang berada dalam PN ketika ini. Dan PN bersatu hati memastikan tidak berlaku sebarang pertembungan. Dan mereka hanya akan memilih seorang calon dari semua parti komponen, dan semua parti komponen itu akan memberikan sokongan penuh kepada calon itu nanti. Dan kalau kita lihat, SPRR sebelum ini ada umumkan mengenai PRK Don Slim pada 15 Ogos depan, manakala tarikh mengundi awal penamaan calon 15 Ogos, tarikh mengundi awal 25 Ogos dan hari mengundi 29 Ogos. Dan ini adalah PRK yang kedua kita lakukan pasca COVID-19, yang mana rakyat akan penduduk di Don Slim akan mula memilih mengamalkan normal baru, penjarakan sosial, amalan kebersihan, pemakaian pelitup muka yang kita telah pun wajibkan di kawasan sesak bermula 1 Ogos ini. Semua ini adalah perkara-perkara baru yang akan berlaku. PRK Don Slim bermula 15 Ogos ini penamaan calonnya. Okey, seterusnya kita nak lihat kepada laporan yang saya rasa awalnya tak ramai, kita tak sebut nama, tapi orang sudah boleh agak. Ini berkenaan dengan YouTuber popular Sugu Pavitra, yang kita bermaklum sebelum ini suaminya iaitu Sugu didakwa kerana memiliki senjata, dan hari ini Sugu didakwa lagi, tapi dakwaannya kali ini adalah kerana mencederakan Pavitra iaitu isterinya menggunakan telefon bimbit dan juga hulu sabit. Tetapi bagaimanapun M Sugu 29 tahun dia mengaku tidak bersalah apabila tuduhan dibacakan, dan kesalahan itu didakwa dilakukan pada hari 21 hari bulan, hari Khamis, di kawasan parkir Hospital Raja Permaisuri Bainon, Ipoh, antara jam 4 petang hingga 5 petang. Dan dakwaan dibuat mengikut Seksyen 324 Kanun Keselesaan dan dibacakan bersama Seksyen 326A Kanun sama. Dan jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara sehingga 10 tahun atau denda, atau dengan sebat, atau mana-mana dua daripada hukuman tersebut. Dan kita lihat kes melibatkan Sugu Pavitra ini memberikan sedikit tekanan. Kecewa satu, terkejut satu, rakyat Malaysia terkejut, tak sangka dengan apa yang mereka lihat dalam video YouTube yang dipaparkan kepada umum. Tetapi sebaliknya kejadian seperti ini yang berlaku. Tetapi dalam masa sama kita lihat pasangan ini meminta agar mereka diberikan sedikit ruang privasi untuk mereka menyelesaikan, menumpukan kepada masalah peribadi mereka dan tidak mahu lagi menerima sebarang anugerah ataupun pengiktirafan, kerana mereka merasakan bahawa lebih ramai lagi ataupun banyak lagi individu yang layak untuk menerima anugerah seperti ikon Bandaraya Ipoh yang dicadangkan kepada mereka untuk diterima sebelum ini. Tapi bagi saya, ikon Bandaraya Ipoh itu adalah satu perkara yang bagi saya mereka layak menerimanya. Kerana apa? Kerana mereka menunjukkan bahawa mobiliti sosial berlaku dalam Malaysia ini, dan yang hanya sebelum ini mereka melakukan kerja-kerja yang biasa, orang kata biasalah kan, dan seterusnya mengubah kehidupan mereka dengan membuat konten-konten digital YouTube masakan yang menarik perhatian begitu ramai rakyat Malaysia kerana kepetahan berbahasa Melayu dan juga resepi-resepi yang dikatakan begitu sedap sekali, malah mendapat juga perhatian daripada Perdana Menteri Tan Sri Bini Yassin yang telah pun berjumpa dengan mereka, merasai masakan mereka itu sendiri. Dan kalau kita lihat perkembangan mengenai masalah konflik antara pasangan ini, menurut kenyataan Pavitra, beliau telah pun memaafkan suaminya. Dan itu antara luahan ringkas yang diberikan oleh YouTuber terkenal ini. Katanya dia tidak mahu lagi memikirkan masalah yang berlaku, sebaliknya mahu memberi perhatian kepada kehidupan mereka sekeluarga, termasuk kembali meneruskan rancangan
masakan di YouTube. Dan beliau menjelaskan semua berkaitan masalah keluarga, dia sudah pun maafkan suami apa yang telah pun berlaku. Saya dan suami akan teruskan kehidupan biasa. Dan Tapi Hafizi bercakap mengenai anugerah tersebut, walaupun kita merasakan bahawa pencapaian yang dilakukan oleh Pavitra dan suaminya Sugu itu satu perkara yang sangat membuatkan kita rasa inilah Malaysia, bagaimana kefasihan Sugu dan juga Pavitra bercakap dalam bahasa Melayu, melakukan aktiviti-aktiviti biasa. Tapi YouTube pun memang agak luar biasa juga. Kadang-kadang orang cuci sinki pun jadi dapat view yang berpuluh ribu. Tapi dalam masa sama, bagi Pavitra, anugerah tersebut membuatkan ramai individu sakit hati. Jadi mereka ingin... inilah masalah dia sebenarnya kan. Itulah dia privasinya tu dah Privacy hilang dia, nanti. orang cakap, orang komen itulah yang membuatkan kadang-kala kita nak membuat sesuatu inisiatif baru tu kita terkesan dan membuatkan kita rasa kurang semangat untuk melakukannya sehingga mencetuskan masalah-masalah lain yang timbul. Jadi apa cerita je Hakim ni? Anugerah ni buat orang ramai sakit hati, biar kami hidup seperti orang biasa, kata Pavitra. Dan beliau tidak mahu lagi masalah yang dibangkitkan tersebut diungkit-ungkit yang menjadi tumpuan ramai kerana ini adalah melibatkan keluarganya. Jadi Pavitra minta supaya mereka tidak lagi diberikan sebarang anugerah di masa depan kerana merasakan mereka masih baru dan juga tidak layak. Dan apa pun kita harus menghormati apa juga hasrat pasangan ini supaya kehidupan mereka kembali normal dan juga mungkin sedikit sebanyak mengambil pengajaran apa yang telah berlaku agar kehidupan mereka dapat dibaiki dalam masa yang sama, aman, harmoni, saksama, adil. Okey, tapi apa pun kita perlu berhenti rehat seketika. Banyak lagi laporan kami nak kongsikan selepas ini. Kita berehat seketika. Okey, bertemu kembali dalam Hawani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan juga Hafizi Azaman. Kami nak terus bawakan kepada anda perkembangan berita-berita dalam negara dan juga antarabangsa. Kita nak terus kepada perkembangan ini berkenaan dengan kes One Malaysia Development Berhad 1MDB di mana syarikat Goldman Sachs telah pun bersetuju untuk membayar 3.9 bilion ringgit bersamaan dengan 3.9 bilion dolar bersamaan dengan 16.63 bilion ringgit bagi penyelesaian cas dan tuntutan tertunggak berkaitan dengan urus niaga yang disusun dan diatur oleh syarikat itu untuk 1MDB. Dan penyelesaian terbaru itu lebih daripada 4.5 bilion yang akan dikembalikan kepada rakyat Malaysia. Dan menurut satu kenyataan, Kementerian Kewangan menyatakan bahawa penyelesaian itu merangkumi pembayaran tunai 2.5 bilion dolar dan jaminan untuk pengembalian penuh berjumlah sekurang-kurangnya 1.4 bilion dolar dari segi aset yang berkaitan dengan hasil yang telah diseleweng melalui 3 urus niaga bond tersebut. Dan Goldman Sachs sendiri akan bantu kerajaan Malaysia untuk lantik pakar-pakar pemulihan aset untuk dapatkan kembali aset-aset lain yang berada di luar negara. Ini termasuklah aset yang kita lihat sebelum ini, ada lukisan, ada kapal ada mewah, diamond, permata. Itu mungkin termasuk sekali dalam aset yang ingin dikembalikan oleh Goldman Sachs. Hafizi. Ya, betul tu. Dan dalam masa yang sama juga Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam menyatakan bahawa berita yang Hakim bacakan itu adalah berita yang begitu menggembirakan dan ini adalah kejayaan untuk rakyat Malaysia. Kata beliau, ini merupakan usaha untuk mengembalikan semula hak dan juga harta rakyat Malaysia. Dan penyelesaian ini, dana YNDB dikembalikan kepada Malaysia secara keseluruhannya berjumlah 4.5 bilion dan ini termasuk dana yang dipulangkan oleh Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ sebelum ini. Dan kerajaan komited meneruskan usaha mendapatkan semula aset-aset berkaitan YNDB dan meneruskan tuntutan terhadap individu atau pihak yang terlibat dalam skandal penyelewengan 1MDB. Ini adalah berita baik buat kita rakyat Malaysia di mana segala benda skandal yang berlaku, wang-wang dana yang telah diseleweng dan kita dapat kembali hasil
hasil daripada rundingan-rundingan yang telah dilakukan bermula siasatan yang telah pun dijalankan sejak daripada tahun 2015 ke 2016 tak saya Hakim. 14. Tapi ini juga membuktikan bahawa skandal ini benar bukan mainan betul. politik, sehingga pihak antarabangsa juga mengambil tindakan. Dan satu lagi perkara yang benar-benar berlaku yang bukan main-main ini adalah mengenai perkembangan COVID-19 di negara kita ini, di mana semalam Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah memaklumkan bahawa ada 21 kes baru direkodkan, dengan 16 adalah kes melibatkan penularan tempatan. Dan kata Ketua Pengarah Kesihatan, daripada kes penularan tempatan itu, dan 5 kes adalah kes import. Dan daripada 16 kes penularan dalam negara, 13 kes melibatkan kalangan warga negara Malaysia, manakala 3 lagi kes melibatkan kalangan bukan warga negara Malaysia. Jadi beliau ada perinciannya, satu kes di Johor, ini melibatkan kluster warga emas Keluang. Di Pahang ada 2 kes daripada kluster Elsa, dan penularan kes tempatan dalam kalangan warga negara, 1 di Kuala Lumpur, 2 kes daripada kluster PUI Ramnan. Selangor ada 1 kes daripada kluster PUI Al-Khobar. Johor 1 kes, tadi saya sebutkan kluster warga emas Keluang. Pahang 1 kes, kluster Elsa. Sarawak ada 8 kes daripada kluster Sentosa. Dan ini di Pahang, di Sarawak juga mengakibatkan bahawa pusat kesihatan hospital di sana, di Sentosa, di pinggir Kuching itu terpaksa ditutup bagi memastikan proses sanitasi itu dapat dilakukan dengan baik. Dan bagi kes-kes import pula, Singapura 1, Australia 1, Filipina 1, Pakistan 1 dan juga Qatar 1. Tapi berita baiknya, semalam juga dilaporkan ada 3 kes yang berjaya pulih dan dibenarkan discharge, menjadikan jumlah mereka yang telah pulih setakat ini adalah 8,577 kes, atau dari segi peratusannya 96.8%. Tapi ada berita buruknya, yang mana berita buruknya adalah 3 kluster baru dikesan, dan sejak beberapa hari lepas angka COVID-19 kita telah pun meningkat kepada 2 digit, kemudian kita turun 2 hari sebanyak 1 digit, tetapi kembali meningkat 2 digit semalam. Dan kalau kita lihat 3 kluster ini adalah kluster terbaru, iaitu kluster Elsa, kluster PUI Ramnan dan juga kluster PUI Al-Khobar. Dan kalau kita lihat secara keseluruhannya, banyak kluster baru muncul di Malaysia ini adalah disebabkan oleh mereka yang baru sahaja pulang daripada luar negara, dan menyebabkan mungkin ada sedikit ketidakpatuhan kepada kuarantin. Tapi apa pun masalah yang berlaku, kita nak memastikan bahawa perkara ataupun penularan tempatan itu tidak berlaku, supaya COVID-19 rantaiannya dapat kita putuskan dalam usaha kita membangunkan semula ekonomi. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada cerita makcik gelang pink di sebuah kedai makan. Apa cerita dia, Hakim? Okey, ceritanya apabila gambar yang tular melibatkan seorang warga emas memakai gelang berwarna pink ataupun wristband, menunjukkan bahawa beliau sepatutnya menjalani tempoh kuarantin keluar, berada di tempat awam, mencetuskan kebimbangan. Jadi tak tahu siapa yang gatal tangan buat list dalam WhatsApp, sebarkan, hantar kepada semua dalam grup-grup WhatsApp, grup-grup jiran ke, makcik ke, keluarga, cakap kedai sekian-sekian ini tempat yang dikunjungi oleh makcik tersebut. Dan ini satu menyusahkan orang yang terkesan yang disebut dalam senarai itu, sehingga kan salah seorang pengusaha restoran dekat Jalan Meru Bistari ini dekat Ipoh jadi mangsa sebab disebabkan mesej yang viral tersebut, pelanggan di kedainya di restoran Pokok Belacan kurang 80%. Di laman web extraordinary.com juga kami tunjukkan gambar bagaimana keluhan ataupun kawasan kedai tersebut yang sepi, lengang. Biasanya orang dah boleh keluar dalam tempoh PKPP ini, orang dah boleh keluar menikmati juadah di kedai makan. Sebelum ni kita hanya dibenarkan untuk take away saja hidangan kita, tapi apabila sudah diberikan sedikit kelonggaran, ada juga yang segelintir yang tidak patuh dengan arahan, mengakibatkan ianya mengganggu gugat
proses pemulihan. Pemulihan bukan sahaja dari segi aktiviti sosial tapi dari segi ekonomi juga. Ya, tapi ceritanya Hakim bukanlah segelintir. Ada 3,000 orang yang tidak menjalani ujian saringan COVID-19 kali kedua selepas mereka pulang daripada luar negara, dan kenyataan itu dikeluarkan oleh Datuk Hisham Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan kita baru-baru ini, yang menyatakan bahawa dah ramai dah pulang, lebih kurang dalam lebih daripada 30,000, tak salah lebih daripada 30,000 lah. 30,000 lah. Tapi ada lebih kurang 3,000 orang masih lagi tak buat. Jadi kepada anda di luar sana yang tidak menjalani ujian saringan COVID-19 kali kedua, tolong tampil untuk memastikan bahawa rantaian COVID-19 itu dapat kita putuskan dan juga kita menang dalam perang melawan musuh yang tidak kelihatan ini. Okey, dalam masa yang sama juga ada satu sedikit je laporan yang saya nak bawakan kepada anda, iaitu berita sensasi juga mengenai lesen Finas, yang kalau sebelum ni kita lihat ada pertikaian yang menyatakan bahawa adakah keperluan untuk pengguna YouTube yang menghasilkan konten-konten video-video memohon lesen daripada Finas, dan ini adalah penjelasan daripada Datuk Saifuddin Abdullah, Menteri Komunikasi dan juga Multimedia, menyatakan bahawa kerajaan tegaskan pendirian untuk mendukung prinsip kebebasan media dan juga hak kebebasan individu dalam laman media sosial. Pengguna media sosial bebas menggunakan platform sedia ada seperti TikTok dan juga YouTube untuk memastikan serta memuat naik video seperti biasa tanpa perlu memohon lesen daripada Finas. Dan pengguna media sosial juga mereka menyatakan bahawa Kerajaan Perikatan Nasional tidak pernah berniat menggunakan Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia 1981 untuk menyekat kebebasan peribadi individu atau dalam media sosial. Jadi Hakim ada aplikasi TikTok, Hakim tak ada masalah lah untuk hasilkan konten. Tapi sebenarnya ia membuktikan atau menunjukkan kepada kita kebenaran bahawa ada perundangan tertentu yang sudah lapuk, contohnya Akta 244 ini yang perlu, yang jelas obviously memerlukan penambahbaikan. Kerana dulu sewaktu di Kubal tidak ada lagi filem-filem pendek ataupun video-video yang kita hasilkan di media sosial, di TikTok, di YouTube, di Facebook, di Instagram dan sebagainya. Itu antara yang kami bawakan dalam Awani Pagi untuk jam ini. Tapi untuk anda dapatkan lebih banyak lagi berita-berita dalam dan juga luar negara, sukan, politik, gaya hidup, anda boleh terus ke laman web astroawani.com dan juga saluran 501 Astro Awani. Baik, sekian sahaja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.